Perjanjian Yandabo 1826 banyak memberi keuntungan kepada pihak British dalam usaha untuk menguasai sumber-sumber kekayaan di Burma. Di samping itu, Inggeris telah dapat meluaskan pengaruh dan menguasai semua wilayah di Burma yang bermula dengan Perang Inggeris-Burma I, seterusnya Perang Inggeris-Burma II dan Perang Inggeris-Burma III pada tahun 1885. Dasar pintu tertutup yang diamalkan oleh dinasti Kombang telah menyebabkan Burma akhirnya terpaksa tunduk kepada pihak British sehingga diberi kemerdekaan pada tahun 1948. Perjanjian Bowring pada tahun 1855 telah memberi kesan yang besar dari segi ekonomi, politik dan sosial kepada Siam dan British. Perjanjian ini telah menyelamatkan Siam daripada sebarang pencerobohan luar dan yang paling utama dapat mengekalkan kemerdekaan di samping Siam menjadi semakin maju. Perjanjian Yandabo dari aspek politik adalah sistem pemerintahan dan aturan kerajaan di Burma. Melalui perjanjian tersebut, Burma terpaksa menjalinkan hubungan diplomatik dengan Inggeris. Hal ini kerana dalam syarat perjanjian ada menjelaskan bahawa Burma perlu menerima seorang residen British untuk menjalinkan hubungan diplomatik. Oleh itu, Burma terpaksa menerima seorang residen British dan menetapkan di Amarapura. Sir Harry Burney adalah seorang residen British yang pertama yang ditetapkan di Burma pada tahun 1830. Sir Harry Burney juga walau bagaimanapun telah membuat banyak penambahbaikan di Burma dan telah menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di Burma. Sebagai contoh, masalah penyamunan di Arakan dan Tanah Siram. Selain itu juga, beliau juga menyelesaikan masalah pertikaian yang lain yang timbul di wilayah sempadan Manipur dan lain-lain. Seterusnya, kita masuk kepada kesan Perjanjian Bowring 1855 terhadap politik di Siam. Kesan yang pertama dalam aspek politik ialah perjanjian ini telah mengeratkan hubungan diplomatik Siam dengan British serta negara-negara Inggris lain. Perkara ini dapat dilihat dengan keterbukaan Siam untuk menerima British, di mana rakyat British di Siam dibenarkan berdagang dan diberi keistimewaan tertentu. Misalnya, mereka diberi keistimewaan untuk memiliki tanah dan harta mengikut keadaan tertentu. Selain itu, negara seperti Prancis dan Amerika turut menjalankan hubungan diplomatik bersama dengan Siam selepas perjanjian Bowring ini wujud. Kesan yang kedua dalam aspek politik pula ialah perubahan dalam sistem pentadbiran di Siam. Sebagai contohnya, British diberi peluang untuk menjawat jawatan dalam pentadbiran tertentu, misalnya dalam pendidikan di Siam. Selain itu, British juga dilibatkan dalam penanganan kes-kes di Siam mengikut undang-undang British. Seterusnya ialah kesan daripada perjanjian Yandabo dari aspek ekonomi adalah Burma kehilangan beberapa kawasan tanah jajahan seperti wilayah Arakan, Assam dan juga Tanah Siram. Tujuan utama British mahu menguasai wilayah tersebut adalah kerana kaya dengan pelbagai sumber bahan mentah. British ingin menguasai bahan mentah seperti beras dan kayu jati kerana mendapat permintaan yang tinggi di Eropah. Namun, kesan daripada perjanjian tersebut, Burma telah mengalami kerugian yang sangat besar kerana kehilangan ketiga-tiga wilayah tersebut. Raja Burma iaitu Badapaya tidak berpuas hati dengan tindakan British mengambil hak Burma kerana wilayah tersebut merupakan kawasan yang terletak di Burma. Hari ini tidak adil bagi rakyat Burma dan Burma menganggap bahawa pengambilan wilayah tersebut adalah tidak sah. Hal ini kerana pemindahan milik wilayah tersebut tidak adil dan tidak meminta pandangan dan mendapat persetujuan dari rakyat wilayah tersebut.
Burma berpendapat sekiranya wilayah tersebut diberikan kepada British, sudah tentu Burma akan mengalami kerugian yang sangat besar dalam ekonomi mereka, terutamanya aktiviti nama baik pengekspor kayu jati dan beras di Asia Tenggara akan tercemar. Kesan perjanjian yang Rabu dari aspek sosial ini telah mengakibatkan berakhirnya pemerintahan raja-raja dari dinasti Kombang yang diasaskan pada tahun 1752. Penghapusan sistem beraja telah mencetuskan kekacauan orang Burma. Menentang hal ini kerana raja adalah satu-satunya simbol pengiktirafan kuasa politik Burma. Raja-Raja Kombang merupakan pemerintahan terakhir di Myanmar sebelum dikuasai oleh British pada tahun 1886. Dinasti ini diasaskan oleh Alampaya pada tahun 1753. Sebelum kejatuhan dinasti ini, mereka dianggap sebagai penaung dan pengembang ajaran Buddha, penakluk negeri, tunggak kekuatan dan mengekalkan adat resam tempatan. Kesan perjanjian yang Rabu dari aspek sosial yang mana pendidikan berbentuk keagamaan yang mana ia memberikan kesan daripada dasar pendidikan British di Burma. Yang mana sekolah biara ini yang tidak diambil endah kerana tidak dapat satu usaha yang serius dilakukan oleh pihak British untuk menyerapkan sekolah tersebut dalam pendidikan penjajah. Bilangan sekolah biara juga telah merosot apabila penduduk tempatan memilih sekolah Inggeris yang dianggap lebih menjamin masa depan mereka dari segi peluang pekerjaan. Malahan, ibu bapa juga tidak teragak-agak untuk menghantar anak mereka ke sekolah mubalik walaupun mereka sedar anak-anak mereka akan terdedah kepada agama Kristian. Namun, mereka sedar bahawa jawatan yang tinggi dan bergaji besar hanya akan diberikan kepada orang Burma yang mahir berbahasa Inggeris dan ilmu akam. Lulusan sistem pendidikan biara pula hanya sesuai diterap ke sekolah aliran campuran atau sekolah yang menggunakan bahasa Burma sebagai bahasa pengantar, tetapi yang terbaik antara mereka masih boleh mendapatkan bantuan kewangan kerajaan. Seterusnya, Perjanjian Boring 1855 dalam aspek sosial. Perubahan di Siam berlaku apabila terdapat banyak orang-orang asing datang ke Siam. Oleh itu, kedatangan Siam telah memberi kesan apabila Siam memberi hak kebebasannya lebih kepada orang-orang asing termasuk warga negara Inggeris. Peranan penguasaan Ayutthaya dan Bangkok memainkan peranan yang penting untuk meningkatkan sistem kemudahan kerajaan Siam. Sebagai contoh, memajukan dalam aspek perkapalan dan jalan raya. Jadi, selepas adanya Perjanjian Boring ini, terdapat banyak jalan raya dan 4 terusan telah dibina. Sebagai contoh, terbinanya Jalan Raya Chandrun Krung 1862, landasan kereta api pada tahun 1893 untuk menghubungkan Bangkok dan Patnam. Selain itu, juga terdapat kemudahan telefon, perkhidmatan pos dan sebagainya. Samping itu, semenjak Perjanjian Boring juga memberi kesan dalam pendidikan. Raja Mongkut memiliki pemikiran yang terbuka terhadap idea-idea barat. Sebagai contoh, pada tahun 1857, Raja Mongkut telah menghantar 27 utusan Siam ke Inggeris untuk mengumpul maklumat tentang ilmu pengetahuan. Selain itu, pelajaran barat juga mula diperkenalkan di Siam dengan mengambil guru-guru dari barat untuk mengajar orang-orang Siam. China Long Kong meminta pegawai British untuk mengeluarkan sistem pelajaran di Siam dengan membukanya di luar istana untuk anak-anak biasa di sekolah harian. Kesannya, pendidikan di Siam tidak lagi dijalankan di kuil-kuil Buddha. Kesimpulannya, boleh dikatakan bahawa Perjanjian Yan Dabu dan Perjanjian Boring agak berbeza. Di bawah Perjanjian Yan Dabu, Burma hilir dijajah dan Burma dipaksa mendandatangani Perjanjian Yan Dabu akibat peperangan dengan British. Bagi Siam pula, pemodenan dapat dijalankan selepas Perjanjian Boring dimeterai. Siam mendapat keuntungan daripada Perjanjian Boring kerana tetap merdeka dan menjadi semakin moden.